Selamat sejahtera mengucapkan kepada Puan Adwa dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Pranush Laki Kumardewa dan nombor matrik saya 1079. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan saya dan juga kepada pencara khusus. Nama saya Hadiatna Alungkina Bertinan dari kelas D3B. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Adwa dan rakan-rakan sekalian. Saya Arun Raj, nombor matrik saya adalah 1067. Selamat sejahtera semua. Nama saya Syed Shankar. Nombor matrik saya 10DDT 20F1042. Pada hari yang mulia ini, kami akan breaking news. Vandalisme. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, vandalisme merujuk kepada perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Vandalisme boleh dikenali sebagai pugut atau pemugut atau laku musnah. Berdasarkan pengertian ini, vandalisme boleh diringkaskan sebagai perubahan yang dilarang di sebarang tempat seperti menconteng dinding dan mengotorkan harta benda awam tanpa kebenaran, bahkan boleh menjadi kerugian kepada pelbagai pihak berkuasa awam. Satu kajian analisis konten telah dilakukan oleh media massa awam di Malaysia dan tujuannya ialah untuk mencari definisi dan ciri umum vandalisme, kumpulan yang terlibat dalam gejala vandalisme dan juga tujuan dan sebab-sebab vandalisme. Berikut adalah statistik pada tahun 2011 daripada KPM. Statistik ini menunjukkan vandalisme dikategorikan sebagai antara 5 perkara yang menjatuhkan maruah negara di dalam kalangan masyarakat di dalam dan luar negara. Selain itu, jadual ini merupakan hasil kajian yang menunjukkan bahawa banyak laporan yang diadukan kepada pihak berkuasa tempatan dan sekolah menunjukkan jenis vandalisme di Malaysia, iaitu dengan tertinggi adalah merosak, kedua tertinggi ialah menconteng atau grafiti dan seterusnya diikuti dengan mencemar. Itulah pendahuluan kepada gejala vandalisme. Tetapi, hari, apakah punca-punca yang mengakibatkan gejala vandalisme? Hari ini saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya vandalisme. Terdapat beberapa faktor berlakunya vandalisme di dalam kalangan masyarakat. Salah satu faktor ialah pengaruh media massa. Media massa mempunyai pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan di kawasan ini. Paparan adegan-adegan negatif dan filem-filem atau rancangan dari barat mempunyai unsur-unsur perlakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme. Golongan remaja lazimnya mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling termasuk media massa, apatah lagi tanpa bimbingan dan tunjuk ajar sewajarnya. Faktor yang kedua berlakunya vandalisme adalah pengaruh rakan sebaya. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru terpengaruh dengan rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap, nilai, tingkah laku remaja. Lebih-lebih lagi, remaja yang tercicir menghadapi masalah keluarga. Kebiasaannya, golongan remaja yang melakukan vandalisme merupakan remaja dalam sekumpulan. Mereka tidak mempunyai apa-apa tujuan dan apabila berkumpul, timbullah pelbagai idea termasuklah menconteng harta benda awam dan merosakkan. Punca yang ketiga berlakunya vandalisme dalam kalangan masyarakat ialah sikap apati, individualistik ataupun materialistik. Remaja adalah produk sistem sesebuah masyarakat. Masyarakat yang pincang akhirnya akan melahirkan produk yang pincang. Sikap sesetengah masyarakat kini yang mementingkan soal kebendaan, tidak peduli terhadap apa-apa isu sosial sememangnya merumuskan masalah yang sedia wujud. Menurut kajian, masalah vandalisme banyak berlaku di kawasan bandar. Golongan remaja menconteng dan merosakkan harta benda awam bukannya tidak belajar, tetapi generasi yang dilahirkan di bandar suka dikawal. Di kawasan bandar, sesetengah penduduk tidak ambil peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling oleh mereka. Oleh itu, remaja merasakan dirinya bebas untuk meneruskan jejak negatif tanpa menghiraukan tanggungjawab terhadap harta benda awam. Punca yang keempat ialah
ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa ialah pendorong kepada sifat vandalisme di kalangan remaja. Contohnya ketika memandu, ibu bapa membuang sampah di samping tidak menghiraukan papan tanda had kelajuan. Setengah remaja yang terjebak dalam jejak vandalisme berasal daripada keluarga yang bermasalah atau keluarga yang mengamalkan budaya hidup negatif. Selain itu, kurangnya kawalan dan bimbingan merupakan faktor utama remaja terjebak dalam jejak negatif ini. Terima kasih Hari atas penerangan punca-punca yang mengakibatkan gejala vandalisme. Shiva, apakah kesan gejala vandalisme? Banyak kesan yang dapat dilihat oleh fizikal dan juga emosi. Kesan vandalisme bukan didasari oleh individu sahaja, malah masyarakat sekeliling dan juga negara memberi impak yang lebih teruk akibat perbuatan yang tidak bermoral dan juga menyusahkan semua pihak. Vandalisme boleh memberi kesan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Kesan vandalisme terhadap individu. Kebanyakan individu yang melakukan vandalisme hanya untuk melepaskan gerang dan sesetengahnya untuk memenuhi kepuasan hati. Hal demikian memberi kesan kepada individu untuk melakukan perbuatan yang sama itu lagi jika masalah ini masih berterusan. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan perkara yang lebih teruk akan berlaku seperti merompak atau membunuh. Seterusnya, kesan vandalisme terhadap masyarakat. Vandalisme sering dipandang remeh oleh masyarakat setempat. Mereka hanya berdiam diri sedangkan vandalisme berlaku di depan mata mereka. Akhirnya, masyarakat juga yang merana akibat aktiviti yang terkutuk itu. Masyarakat susah untuk membuat perhubungan semasa dalam keadaan kecemasan. Contohnya, telefon awam rosak semasa rumah sedang terbakar. Selain itu, masyarakat tidak selesa ketika menggunakan harta benda awam yang lain. Sebagai contohnya, basah ketika menunggu bas kerana atap di perhentian bas rosak sebab tidak dapat menghalang hujan yang turun. Contengan pada dinding tandas awam memburukan dan mendorong kepada generasi muda untuk meniru gejala tidak sihat ini. Hai sekali, kesan vandalisme terhadap negara. Banyak fenomena vandalisme yang boleh menjejaskan mata memandang dan ini sudah tentu menjejaskan imej negara. Jumlah kerugian akibat perbuatan vandalisme ini amatlah berbesar. Peruntukan kewangan yang digunakan untuk mengganti baru dan membaik pulih kemudahan-kemudahan yang dirosakkan itu lebih baik sekiranya digunakan untuk melaksanakan projek lain yang lebih berfaedah. Hal ini sudah tentu dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada mereka, mungkin melukis graviti pada dinding sejuk dipandang mata. Tetapi tahukah mereka bahawa perkara sebegini hanya mengotorkan dinding? Perbuatan seperti ini hanya merugikan wang kerajaan kerana mereka terpaksa berbelanja ribuan wang untuk memperbaikinya. Sebaliknya, kita hanya menggoyang kaki menggunakan kemudahan awam yang disediakan dengan mudah. Inilah perbuatan manusia yang mengamalkan sikap kecuaian. Mereka langsung tidak mempedulikan akan perasaan orang lain. Masyarakat hanya mementingkan diri sendiri. Apabila diperlukan, mereka menggunakan kemudahan awam. Apabila tidak diperlukan, mereka merosakkannya. Sikap seperti ini hanya seperti pepatah Melayu. Cepat isi dimakan, kepah dibuang. Perbuatan seperti ini boleh menjejaskan imej pemimpin negara. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi imej negara. Teori egoisme dan tingkah laku moral. Kesimpulan kecilnya, individu yang terlibat dalam gejala vandalisme boleh dikaitkan dengan teori egoisme. Hal ini demikian kerana individu yang terlibat dalam gejala vandalisme hanya mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri tetapi bukan untuk orang lain. Tambahan pula, individu tersebut perlu menjaga tingkah laku moral supaya tidak akan terlibat dalam gejala negatif. Oh, terima kasih Shiva atas penerangan kesan-kesan vandalisme. Oleh itu, Arun, apakah langkah-langkah untuk mengatasi gejala vandalisme ini?
setiap masalah dalam hidup kita akan ada jalan untuk selesaikannya. Macam tu juga dengan gejala vandalisme ini. Langkah yang pertama untuk mengatasi vandalisme ini adalah pihak sekolah harus mengenal pasti punca berlakunya gejala vandalisme ini. Pihak sekolah harus mendekati golongan remaja dan berinteraksi dengan mereka dengan hemah. Jika mereka mempunyai masalah dalaman seperti masalah keluarga, pihak sekolah harus menawarkan perkhidmatan kaunseling sebagai langkah untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut. Langkah yang kedua untuk mengatasi gejala vandalisme ini adalah dengan peranan setiap masyarakat. Seandainya anda sedang melalui sebuah kawasan dan terlihat perbuatan gejala sosial ini, anda harus melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berkuasa. Selepas melaporkan perbuatan tersebut, pihak berkuasa haruslah menangkap pesalah dengan hemah dan bukannya menggunakan kekerasan. Ini kerana pesalah merupakan remaja yang berumur setahun jagung. Sebagai orang dewasa, kita harus menunjukkan kepada mereka bahawa vandalisme bukan satu perbuatan untuk melepaskan geram. Semua masyarakat perlu bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk mengatasi gejala ini. Langkah yang ketiga untuk mengatasi gejala vandalisme ini adalah pihak berkuasa harus menguatkuasakan peraturan dan undang-undang dengan mengenakan hukuman kepada pesalah yang melakukan vandalisme. Dengan memperketatkan peraturan dan undang-undang, golongan remaja akan berasa takut dan tidak akan mengulangi gejala vandalisme ini kerana ia akan meninggalkan kesan kepada diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Pesalah yang dikategorikan sebagai pesalah juvenil, di mana mereka melakukan jenayah di bawah umur 18 tahun, akan dipanggil dengan gelaran tersebut. Situasi ini bukan sahaja memberikan kesan kepada mereka, malah akan menjejaskan masa hadapan mereka. Selain itu, pihak berkuasa janganlah bersikap hangat-hangat tai ayam dengan melepaskan hukuman yang sangat berat ke atas pesalah. Hal ini kerana undang-undang harus adil dan sama kepada semua masyarakat. Jadi, ini dapat membenteras remaja yang bersikap lempar batu kemudian sembunyi tangan. Terbaik semua. Terima kasih Hari. Terima kasih Shiva. Terima kasih Arun. Secara kesimpulannya, vandalisme merupakan salah satu gejala yang amat membimbangkan dalam arus modernisasi kini dan meniti bibir ke bibir masyarakat. Vandalisme telah menjadi satu perkara yang sangat kritikal sehingga menjadi punca utama untuk menghancur dan menjatuhkan nama negara dalam kalangan masyarakat di dalam dan luar negara. Secara ringkasnya, pada pendapat anda Hari, apakah punca utama vandalisme? Pendapat saya, punca utamanya berlaku vandalisme ialah pengaruh ibu bapa atau keluarga. Ini kerana mereka merupakan ahli terdekat kepada seseorang remaja. Bak kata pepatah, bagaimana acuannya, begitu lakuinnya. Sebagai contoh, apa jua perkara yang dilakukan oleh ibu bapa atau ahli keluarga, sama ada perkara baik atau buruk, anak-anak tetap akan mengikut ibu bapa dan ahli keluarganya kerana anak-anak muda menganggap mereka sebagai suri teladan. Pada pendapat anda Shiva, apakah kesan utama vandalisme? Kesan yang paling utama adalah individu yang terlibat dalam gejala vandalisme mungkin boleh terlibat dalam jenayah besar seperti merompak atau membunuh pada masa akan datang. Dan Arun, pada pendapat anda, apakah langkah utama mengatasi vandalisme? Pada pendapat saya, pelbagai langkah boleh diambil untuk memastikan masalah vandalisme ini dapat diatasi. Ibu bapa, pihak sekolah dan diri kita sendiri mempunyai peranan yang sangat besar untuk menuju ke arah kebaikan. Bagi membentuk kepribadian seseorang, ia hendaklah dapat dibentuk daripada peringkat awal pada lingkaran umur remaja. Jadi, setiap pihak harus menjalankan peranan masing-masing dalam membantu mendidik golongan remaja ke arah kejayaan. Dan itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.